Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada semua peserta kursus pembangunan kendiri pegawai-pegawai perubatan PKD Hulu Langat. Okay. Saya harap doktor-doktor semua masih bersemangat pada pagi ini. Jadi slot pertama tadi ada slot bersama dengan AKPK dan sekarang slot bersama dengan saya lah. Okey, baik, saya Ahmad Ainullah bin Azizul, Pegawai Psikologi Counselling Unit NCD PKD Hulu Langat. Dan pada hari ini saya dijemput untuk berkongsi tentang membina daya tahan mental ataupun mental resilience. Okey. Baik, kita selalu bercakap tentang resilience, daya tahan. Kau mesti kena ada daya tahan untuk terus hidup. Kau mesti kena ada resilience untuk jadi terus kuat. Baik, resilience itu apa? Okey, resilience adalah ia adalah proses mengadaptasi kepada beberapa perkara. Okey, kita akan tengok perkara apa yang kita perlu adaptasikan. Okey, yang pertama, resilience adalah mengadaptasi ataupun beradaptasi dengan masalah kehidupan kita, masalah peribadi kita. Yang kedua adalah kita beradaptasi dengan pengalaman trauma. Dan yang ketiga adalah kita beradaptasi dengan kejadian-kejadian tragedi. Dan yang keempat adalah kepada ancaman-ancaman. Okey. Jadi ini keempat-empat perkara ni kalau kita tengok adalah yang sering berlaku dalam diri kita dan juga sekeliling kita. Baik, membina daya tahan emosi dapat mengurangkan tekanan, seterusnya dapat meningkatkan tahap kesihatan. Okey, baik. Dalam perkongsian ini kita akan tengok definisi tekanan itu macam mana. Biasanya definisi tekanan ni semua orang dah expert dah tahu dah stres itu apa, stres itu macam mana. Okey. Dan yang kedua kita akan tengok asas pembentukan daya tahan dan juga kita akan tengok sisi baru, new outlook. Baik. Apa yang doktor-doktor boleh tengok dekat gambar ini? Okey, nampak hitam kuku dia. Okey. Okey, kita dapat tengok ada gelas dan dalam gelas itu berisi air. Baik, apa analoginya dekat sini ialah ini analogi yang biasa. Okey, yang biasa kita dengar. Okey, sekiranya kita tuang air banyak-banyak, okey, tanpa henti air itu akan melimpah daripada gelas tersebut. Kita tukarlah gelas macam mana, gelas besar sekalipun, kalau kita tuang air tanpa henti, air itu tetap akan melimpah. Begitu jugalah dengan diri kita. Okey, diri kita ibarat gelas dan air itu ibarat kita punya tekanan yang kita hadapi daripada sekeliling kita maupun daripada dalam diri kita sendiri. Okay, kalau kita tak uruskan, kalau kita tak stop, stres tu akan terus masuk, akhirnya kita akan burst. Okay, itu yang bahayanya lah. Okay, definisi tekanan. Tekanan adalah apa sahaja perubahan, tak kisah negatif ataupun positif, di mana setiap individu perlu beradaptasi. Kita kena masuk dalam dia. Kan kita kena welcome tekanan tersebut. Macam mana kita nak handle tekanan tu, okay? Stress is a natural part of every person's life. Dia tipu sangat kalau kita jumpa orang tanya, kau tak stres? Aku tak pernah stres dalam hidup aku tak pernah stres, kan? Kalau ada orang kata macam tu, saya dah tipu sangat, okay? Dan percayalah dia juga tak normal, okay? Sebagai manusia yang normal, sebagai individu yang normal, kita ada emosi-emosi asas. Kita ada stres, kita ada gembira, kita ada marah, kita ada kecewa, excited dan yang lain-lain lah. Okey, jadi sebagai manusia normal kita kena ada 6 emosi asas ni. Jadi tak perlu risau sekiranya kita mengalami stres, tapi kita kena pandai beradaptasi, kena pandai menguruskan stres tersebut. Baik. Kan, multitasking menyebabkan kita kehilangan banyak masa dan juga produktiviti.
kalau kita setiap 6 minit kita tengok telefon, setiap 6 minit kita main handphone, kan? Kita main handphone setiap 6 minit, setiap 6 minit main handphone, kan? Kita dah banyak hilang masa kat situ dan juga kita jadi tidak tak produktif, kan? Sikit-sikit kita tengok handphone, sikit-sikit tengok handphone, buat kerja 6 minit tengok handphone balik, okey? Jadi kita akan kehilangan banyak masa. Begitu juga kalau 10 kali setiap jam. Satu jam kita tengok 10 kali kita main handphone. Okey. Macam tu juga 150 kali setiap 15 jam sehari. Duk main handphone ataupun buat kerja lain dan tak fokus pada kerja kita. Okey. Sebenarnya kita perlukan 64 saat untuk fokus semula. Okay, 64 saat untuk fokus semula. Macam mana kita nak fokus semula? Ada banyak sebenarnya. Ada banyak kita panggil breaking pattern. Breaking pattern untuk kita fokus semula. Ada yang buat energizer ke, kan? Ada nak buat exercise ke, terpulang. Itu kita panggil breaking pattern lah. Dan kita boleh hilang 2 jam, lebih kurang 2 jam setiap hari. Okay, sekiranya kita tak menguruskan ataupun multitasking yang kita buat itu tidak berapa tepat, kan? Tak berapa betul. Jadi kita akan kerugian kat situ. Kita akan hilang banyak masa dan juga kita akan hilang banyak, kita akan jadi kita akan jadi tepu kat situ. Okey. Okey, ini ada multitasking challenge. Okey, kalau ada masa, doktor-doktor boleh buat, kan? Sediakan satu kertas A4 dan juga pen ataupun pensel. Okey, ini contoh dia. I am an excellent multitasker. Okey, kita tengok ada berapa huruf? Ada 25 huruf. Ada 25 huruf. Baik. Okey. Ini adalah multitasking challenge. Okey, arahan dia mudah sahaja. Okey. Arahan dia mudah saja. Kita tengok contoh sekejap. Okey, I mewakili satu huruf lah. Okey. A 2, M 3 dan seterusnya. Baik. Kalau ada kertas A4, kalau ada pensel, okay, cuba tulis dan tulis nombor itu serentak ataupun serentak. I 1, A 2, 3 macam gitu. Okey, buat selang-seli dalam kelajuan yang tak berapa laju. Okey, tak berapa laju dan tak berapa perlahan lah. Tengok. Bila kita buat begitu, ada tak yang betul ataupun ada salah-salah. Kan. Kita nak tengok bila kita buat begitu, kita dapat nombor yang begini. Tak ada kesalahan pada nombor tersebut. Bila kita buat laju-laju, adakah kita macam silap. Okey. So kita nak tengok, kita buat dua kerja dalam masa yang sama. Itu tadi kalau kita buat kita hilang fokus, kita buat dalam keadaan yang tergopoh-gapar, dekat situ produktiviti kita dah hilang. Okay. Dan bila banyak kali salah dekat situ, masa kita pun dah terbuang. Mudah dia sebenarnya multitasking challenge ni. Okay. Jadi bukanlah saya nak menghalang. Okay. Nanti kan pergi balik klinik kan, tak boleh saya kena fokus satu kerja. Sebab Amar tu dah ajar. Kan tak boleh fokus banyak kerja. Bukan tak boleh fokus banyak kerja, kita kena tengok balik pada kebolehan diri kita. Kalau kita selalu buat kesilapan, percayalah dekat situ kita dah ada satu simptom. Setiap kali kita buat kesilapan di tempat yang sama, kesalahan yang sama. Okey, itu pun dah menunjukkan kita ada satu simptom yang tak berapa okey dengan kita punya kesihatan mental. Baik. Sebenarnya kalau kita buat multitasking tanpa panduan yang betul, dia boleh menambahkan kita punya kesilapan, mengurangkan kualiti kerja, menambahkan kekecewaan kerana kesilapan tadi, peningkatan masa yang diambil untuk menyelesaikan tugas tu bertambah, kita ambil masa yang lama, dan juga boleh menyebabkan keletihan. Jadi, tanya balik diri kita,
Kan? Apa yang anda boleh lakukan untuk bantu anda dalam menguruskan masa dalam hidup anda. Kan? Saya percaya kan peserta kat sini, doktor sini ada yang dah berkahwin, ada yang dah berumah tangga, ada yang dah ada anak kan. Jadi macam mana doktor-doktor boleh buat untuk bantu doktor kan nak menguruskan hal di klinik lagi, kalau ada on call ke kan, dengan family lagi, dengan anak-anak lagi, dengan hal-hal rumah tangga lagi. Apa yang doktor-doktor boleh lakukan untuk kata jadi seorang yang lebih sistematik menguruskan rutin harian. Tanya diri. Tak perlu bagi tahu orang sebelah. Tanya diri kita bagi tahu kat diri kita, okey, aku perlu buat begini. Sekiranya ada problem lah. Kalau tak ada problem, tak ada masalah. Alright. Okey, sekarang kita masuk kepada asas pembentukan daya tahan. Okey. Ada tiga asas pembentukan daya tahan. Kita akan tengok pertama yang tiga asas adalah mindfulness, hardiness dan positive mindset. Kita akan tengok satu-satu dululah. Baik, daya tahan adalah proses apa? Proses menyesuaikan diri dengan baik dalam menghadapi kesusahan, trauma, tragedi, ancaman, macam saya cakap tadi lah, dan juga sumber-sumber tekanan yang ketara. Ini bermaksud daya tahan adalah dia nak tarik balik diri kita, kita bounce back daripada pengalaman-pengalaman yang sukar sebelum-sebelum ini. Kita nak bounce back balik, kita nak bangun semula, kita nak kembali semula ke alam realiti. Yang pertama adalah mindfulness. Asas pembentukan yang pertama ataupun kita panggil pillar. Pillar yang pertama adalah mindfulness. Baik, dekat sini apa yang doktor boleh nampak? Apa yang doktor boleh nampak dekat sini? Dia adalah seolah-olah dia adalah sebuah lakaran matahari. Warna kuning itu dan warna hitam itu sebagai dia punya haba-haba panas itu. Baik. Kalau kita bercakap tentang mindfulness, mindfulness bermaksud ialah kita tengok gambaran matahari, kita fokus pada matahari tersebut. Apa maksud fokus pada matahari tersebut? Kita dapat rasakan dia punya bahang kepanasan. Kita dapat rasakan dia punya terik haba itu. Itu maksud mindfulness, fokus pada matahari. Bulat, warna kuning ataupun warna oranye, panasnya. Itu maksud mindfulness. Bukannya kita tengok gambar ini, gambar matahari, gelap. Tak nampak apa-apalah. Itu bukan mindfulness, itu mindful. Minda yang penuh. Ataupun tengok gambar kita tahu gambar matahari, tapi masih passion aku semalam tu macam mana ya? Itu bukan lagi mindfulness. Mindfulness adalah kita pisahkan kita punya kerja hakiki dengan apa yang kita buat sekarang. Fokus dengan apa yang kita buat sekarang. Kalau kata nak bernafas, bernafaslah dengan penuh rasa mindful. Rasakan bila kita sedut udara tu, rasakan oksigen tu masuk. Bila kita hembus, rasakan haba-haba tu keluar. Kalau katakan nak pergi bercuti, kan? Bercuti, rasakan bercuti tu betul-betul. Bukan bercuti sambil buat kerja. Kalau bercuti sambil buat kerja, itu belum lagi bolehlah dikatakan multitasking. Tapi adakah kita punya stres itu akan selesai? Kita pergi bercuti dengan harapan stres kita akan berkurangan, akan selesai. Tapi kalau kita mempraktiskan cara yang begitu, stres itu tak akan berkurang, malah saya rasa akan bertambah. Saya harap jelas setakat ini. Mindfulness ialah kesedaran yang muncul melalui memberi perhatian. Kita fokus dengan sengaja pada masa sekarang tanpa memberi apa-apa judgemental kepada perkara-perkara sebagaimana adanya. Kan? Macam tadi kita tengok gambar matahari, kita tak bagi judgemental, gelapnya gambar ni. Fokus pada waktu sekarang, here and now. Fokus kat sini, apa yang doktor nampak, kan? Matahari, terasa dia punya panas, dan seumpama dengannya lah. Baik,
dekat situ ada S dengan R, ada stimulus, ada respon. Di antara stimulus dengan respon ada ruang, ada anak panah tu kan ruang. Okey, ruang itulah yang memberi kita untuk berfikir. Okey. Di antara rangsangan tidak balas, kita dapat ruang, dan ruang tersebutlah kuasa kita untuk memilih respon kita. Kita nak respon yang macam mana? Nak respon yang baik ataupun nak respon yang tak baik. Kan sebelum kita dah dapat rangsangan, contohlah rangsangan itu stres, kita nak terus macam mana? Nak terus marah, nak terus nak marah ke nak relax dulu? Okay, sebelum kita nak marah ataupun relax, kat tengah-tengah tu ada ruang untuk kita berfikir sekejap. Okay, ruang untuk kita dapatkan kita punya rational. Kita berfikir dulu. Perlukah aku nak marah dengan keadaan yang begini? Perlukah aku nak stres dengan punca yang begini? Kita fikir dulu. Itu maksud mindfulness. Kan, kalau tengok ni mindfulness biasalah yang berlaku dekat dalam diri kita. Here and now. Okay, fokus pada sekarang. Okay, ini juga yang berlaku kalau kita stress ataupun anxiety, kita tak fokus pada waktu sekarang. Ajar diri kita untuk fokus dekat mana kita berada, apa yang kita buat. Bukannya yang semalam, bukannya yang akan datang. Nak fikir akan datang sebagai kita punya persediaan boleh, tapi bukan menyebabkan kita fikir perkara akan datang tu menyebabkan kita jadi lebih takut. Kalau aku ambil exam ni, kalau fail macam mana, bla 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 bla. Dia fikir fail tu kan, dia fikir fail. Bila dia fikir macam tu, dia akan jadi takut dan akan menambahkan keterukan pada simptom yang ada pada diri dia. Jadi fokus, ajar diri kita apa aku buat sekarang ni. Aku dekat dalam hall, dekat dalam auditorium, tengah dengar orang ni membebel kan, fokus apa yang ada dekat depan. Okey, cuba ajar diri untuk buat mental block. Mental block ni ataupun kita panggil selective attention. Selective attention ni kita pilih apa yang kita nak fokus. Okey, kalau dekat sekarang ni contoh doktor berada dekat hospital. Okey, tengah attend patient, tengah bercakap dengan patient, tiba-tiba ada bunyi bunyi gaun plastik tu kan. Gaun plastik tu kerek. Lepas tu dengar pula bunyi ambulans. Siren ambulans. Lepas tu tambah pula dengan aircon yang tak berapa okey, bunyi aircon pula. Patient, kita nak dengar cerita patient ni. Kan? Jadi kita pilih aku nak fokus yang mana. Aku nak fokus bunyi ambulans ke, bunyi gaun plastik tadi tu, atau aku nak fokus pada bunyi aircon, atau aku nak dengar cerita patient ni. Okay. Kalau kita pilih, kita select, kita nak fokus pada cerita patient, kita block 3 benda tadi. Kita block bunyi ambulans, kita block bunyi gaun, kita block bunyi aircon. Jadi kita akan automatik kita akan fokus. Itu pun perlu latihan sebenarnya. Untuk buat selective attention tu perlukan latihan sebenarnya, okay? Supaya diri kita tak lagi bertambah serabut. Itu masuk fokus here and now tadilah. Biasanya fokus here and now ni dia memerlukan 53% daripada kognitif kita sahaja. Baik. Bila kata sedar diri itu mengalami ketidakstabilan, ini yang kita perlu buatlah. Kita perlu stop. Okey, sekurang-kurangnya 3 atau 4 kali sehari. Kalau kita penat, kalau kita faham kan tugas sebagai seorang pegawai perubatan tu macam mana. Kan sangat-sangat crucial dan sangat-sangat orang kata padatlah pack. Okey, kalau penat jangan quit, jangan berhenti. Tapi kalau penat, ambil masa untuk berehat. Okey, penat lawan dia berehat. Boleh juga praktiskan langkah-langkah stop ni. Okey, stop what you are doing. Kalau rasa penat tengah buat sekarang, tinggalkan sekejap. Okey, bergantung pada situasi, bukannya
tengah attend patient, okay, tinggalkan patient. Tidak, bergantung pada situasi. Mungkin lepas tengok patient, stop sekejap. Okay, stop sebelum ambil patient baru tu, stop sekejap. Okay, take a mindful breath. Okay, observe what you are doing and thinking, and proceed. Okay, sebelum nak pergi proceed tu, ada tiga langkah tu. Di sinilah kita akan latih diri kita untuk dapatkan semula rasional. Okay, kenapa aku buat benda ni sekarang? Kan, fokus balik pada matlamat kita. Bila kita kadang-kadang kita tengok benda ni simple, tapi bila kita buat, sebenarnya dia memberi satu kesan yang ataupun satu impact yang sangat-sangat positif pada individu tersebut. Kita tidak terlalu push diri kita untuk buat sesuatu tugas tu sampai selesai. Okay, at least kita stop, kita break, okay? Kita bagi masa pada diri kita untuk digest semua apa yang berlaku pada hari ini, pada hari tersebut. Okay. Baik. Itu mindfulness. Sekarang kita masuk kepada hardiness. Okay. Baik. Sekarang ni yang ada dekat sini adalah sebuah kapal. Okay, kapal layar yang tengah berlayar di atas lautan. Okay. Bayangkanlah, bayangkan diri doktor sedang berlayar, okay, dan klinik, okay, ragang-ragang pasien itu ibarat lautan yang bergelora. Okay. Bila berada dalam situasi yang begini, kita kena ada 3 perkara ini: nilai, value, moral dan juga belief. Apa kita punya nilai? Okay. Kalau boleh, tanamkan nilai positif dalam diri. Jangan bagi label yang negatif pada diri kita, moral kita dan juga kepercayaan kita. Okay. Kekal di landasan. Okay. Bila kita ada moral, kita ada nilai, kita ada kepercayaan yang baik, kita akan terus berada di mana tempat kita berada sekarang. Kan kadang-kadang stres dengan tugas sebagai seorang pegawai perubatan. Kadang-kadang terfikir untuk quit. Alah, aku tak nak jadi MO dah. Okay. Stop sekejap. Stop. Apa nilai yang ada pada diri kita? Apa moral, apa kepercayaan? Kenapa aku buat macam ni? Okay. Macam mana mula-mula aku start dulu? Bila kita pegang pada 3 perkara ini, percayalah kita akan terus berada kekal di landasan. Kita akan terus berada dengan apa yang kita buat sekarang, walaupun benda tu payah, benda tu susah, benda tu sangat-sangat stres. Okay? Fokus pada matlamat kita. Apa matlamat doktor? Jadi pegawai perubatan. Kan? Dulu kemain nak jadi doktor. Kan? Ramai orang dulu kemain jadi doktor. Bila doktor nak berhenti pula. Tengok semula. Kenapa aku buat begini? Kenapa aku pilih begini? Alright? Dan bila kita mengalami orang kata sedikit goncangan emosi, kan, okay, siapa yang akan menjadi rakan sekapal anda? Kat klinik tu ramai, ada nurses, ada pegawai perubatan lain, ada pegawai perubatan pakar, ada MA dan sebagainya. Tapi bila kita mengalami sedikit ketidakstabilan emosi, siapa yang akan berada dengan kita untuk mengurangkan, okay, yang dapat sama-sama dengan kita berlayar, sekaligus dapat menguatkan diri kita dan dapat mengurangkan ketidakstabilan diri yang kita alami tadi. Kita pilih. Walaupun ramai kawan-kawan doktor aku ni, tapi percayalah, tak semua boleh menjadi rakan sekapal kita. Nak pilih rakan sekapal, pilih mereka yang faham. Saya sebenarnya tak suka, saya tak suka gunakan istilah faham tu. Okay? Sebab tak semua orang akan faham diri kita. Okay? Walaupun dia tu pakar psikologi sekalipun, dia tak akan faham diri kita. Yang faham diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tahu apa yang kita nak, kita tahu apa yang kita tak boleh, kita tahu apa yang kita boleh. Jadi kalau nak pilih rakan sekapal, pilih mereka yang tidak akan memberi judgemental yang negatif kepada diri kita. Itu point dia. Okay? Pilih mereka yang tidak memberi
judgemental dan negatif. Kita dah lah tak stabil, kita cari pula kawan yang beri judgemental. Sekali dia bagi judgemental pula, alah kau ni tu pun nak stres, alah kau ni lemah lah, lembik lah. Jadi apa yang akan berlaku pada emosi kita akan jadi lebih teruk. Kapal kita akan boleh terbalik. Okey. Dan apakah mantra anda sekiranya ombak mengganas? Ni mantra. Apa mantra? Bukannya saya suruh bakar kemenyan. Bakar kemenyan, duduk bakar kemenyan, buat mantra. Tidak. Okey, kita ada mantra kita. Mantra yang positif. Sebagai apa ya? Self affirmation. Macam itulah. Okey, apa mantra kita? Aku boleh buat benda ni. Walaupun ianya payah, ia perlukan masa. Seusai masa berlalu, ombak ini pun akan berlalu pergi. Okay, ada mantra kita. Kita ada, setiap orang ada mantra kita yang kita buat. Aku contoh saya pun tak berapa ni sangat. Contoh mantra yang biasalah. Aku lebih kuat daripada semalam. Aku boleh buat tugasan ini walaupun ianya susah. Okay, aku penat tapi aku perlu berehat. Kan? Ombak ini sangat kuat tapi aku perlu terus ke hadapan, ombak itu akan reda. Begitulah contoh-contoh mantra yang perlu ada. Mantra yang positif. Mantra ni pun ada dua jenis. Mantra yang negatif ataupun mantra yang positif. Pilihlah mantra yang positif untuk kita terus bangun. Okay? Untuk terus bangun dan dapatkan momentum kita seperti yang dulu. Dan asas pembentukan daya tahan yang ketiga adalah positive mindset. Okey, apa kelebihan yang ada pada diri doktor-doktor semua? Apa kelebihan? Okey, kalau dalam borang butiran sesi counselling kan, sesi psikologi counselling, ada satu bahagian kat belakang sekali tu kita minta patient isikan senaraikan kelebihan dan juga kekurangan. Apa yang saya dapat perhatikan bila sampai pada bahagian itu, bukan ramai lah, maksudnya majoriti yang macam stres. Kita tak tahulah nak isi apa ni. Tapi bila kita suruh isi juga, kita dapat tengok ramai senaraikan kelemahan tu banyak sangat. Kelebihan tu tak ada, satu dua sahaja. Okay? Jadi, setiap daripada kita ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Okay? Kalau boleh, kita jangan terlalu fokus pada kelemahan yang ada pada diri kita. Kita fokus juga pada kelebihan. Walaupun kelebihan kita tu satu je ataupun sikit je kelebihan kita tu, tak adalah macam wow sangat. Tapi kalau doktor-doktor bagi perhatian, belai dia, fokus pada dia, percayalah kelebihan ataupun kejayaan yang satu ni tadi dapat mengalahkan kekurangan yang banyak ni tadi. Okay, kita terlalu fokus pada benda negatif. Okay, sampai kita tak nampak apa positifnya diri kita ni. Okay. Untuk dapatkan orang kata kehidupan yang sihat, kan, untuk dapatkan kehidupan sihat, kita perlu ikut pinggan Malaysia ni, suku-suku separuh, ada proteinnya, ada karbohidratnya dan sebagainya. Okey. Balance wardrobe pun macam gitu juga. Dah susun dekat wardrobe. Sini apa, baju kurung, seluar, tudung, bla 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 bla. Okey. Macam tu juga dengan kehidupan diri kita. Kita perlukan more than shirts. Kalau kita hidup kita pakai baju sahaja atau pakai seluar sahaja. Okey, tolong jangan fikir yang pelik-pelik, okey. Maknanya kita punya diri tu tak lengkap. Kan? Kita punya diri tu tak lengkap. Jadi untuk menguatkan diri, untuk mendapatkan orang kata kesejahteraan psikologi, psychological well-being, bukan sahaja diri kita, kita perlukan juga orang-orang di sekeliling kita. Kita perlukan support daripada sekeliling kita. Kita perlukan support daripada kawan-kawan kita. Kita perlukan circle yang positif. Kan? Walaupun kita pakai alamat tak cukup ni, kita cari lagi apa yang boleh tampung kita punya kekurangan ni tadi. Apa yang boleh tampung untuk kita jadi terus kuat.
untuk kita terus jadi terus positif. Cari. Okay? Sebab tu tadi, mula-mula tadi, apa kelebihan anda? Yang ini tadi boleh menampung kekurangan dekat sini tadi. Okay? Dalam kehidupan kadang-kadang memang ada tekanan lah. Okay? Macam saya cakap tadi, tipulah bagi mereka tak ada tekanan. Bila dah habis tekanan dekat sekolah, dekat tempat kerja, sambung pula tekanan dekat rumah. Dengan anak-anak, dengan homework, dengan report ke, return ke, dan sebagainya. Okay? Perlu ada break. Okay? Perlu ada rehat. Okay? Ini untuk kata pinggan. Pinggan untuk kita mencipta kita punya kehidupan yang seimbang. Okay? Perlu ada kesihatan dan juga spiritual. Okay? Seimbang daripada segi pekerjaan, okay? Relationship. Relationship ini bukan sahaja dengan pasangan kita, tapi relationship kita dengan kita punya coworker. Dan juga penglibatan diri kita dalam community. Okay. Sebab tu kalau dalam sesi psychology counselling, kita akan tanya 3 perkara. Okay, 3 perkara. Perkara pertama ialah tidur, makan dan juga kehidupan bersosial. Okay, kalau ketiga-tiga ni normal, maka individu tersebut ada kehidupan ataupun ada kesihatan mental yang normal. Okay, kita perlu melibatkan diri kita komuniti juga. Penat macam mana sekalipun, sibuk macam mana sekalipun, perlu ada pelibatan diri dalam komuniti. Kalau tak boleh, kalau tak boleh dalam komuniti yang besar, dalam masyarakat besar, keluarga kita itu juga adalah salah satu sebahagian daripada komuniti. Jadi libatkan diri kita dalam komuniti keluarga tadi tu. Okey? Okey, ini adalah 4 soalan yang power. Okey, boleh tanya dengan diri kita di saat kita hilang motivasi. Kan di saat kita rasa macam kita dah mula down, dah mula hilang produktiviti dan seumpama dengannya, boleh tanya 4 soalan ni. Okey. What am I interested in now? Apa yang kita minat ataupun apa yang kita sukakan pada waktu sekarang ni? Okay. What am I doing to experience more of this or learn more about it? Tanya diri kita. How is that working? What is my next step? Okay. Ini adalah 4 soalan yang power, yang boleh kalau kita betul-betul fokus pada soalan ni, kita betul-betul serius pada soalan ni, dia boleh menaikkan diri kita semula. Okay. Okay, ini ada contoh di antara negative message dan juga positive message. Okay. I've never done it before. Okay. Kita tukar kepada yang lebih rasional ataupun yang lebih baik. Okay. It's an opportunity to learn something new. It's too hard. Susahlah aku nak buat benda ni. Tak apa. Bagi tahu pada diri, tak apa. Aku akan cuba dengan cara yang lain. Okay. I don't have the resources I need. Okay. Tak apa. Aku ni seorang yang kreatif. Aku boleh tanya orang. Aku boleh jumpa orang itu, aku boleh jumpa orang ini. I'm too lazy. I'm too lazy to get this done. Okay. Re-examine semula. Re-evaluate semula apa yang kita dah buat. Apa priority kita. Dah tak ada cara lagi dah nak buat benda ni. Okay. I can do this. I will think outside the box to figure out a solution. Okay. It's too big a change. Okay. It's an opportunity. Dan juga, I'm not going to get any better at this. I've learned other things that were hard at first. How did you do that? Ini kadang-kadang, ini pun negative message pun adalah yang common. Yang common yang kita selalu bagi tahu dekat diri kita. Kan? Tak boleh. Dah tak boleh hidup lagi dah. Contoh. Dah tak ada harapan nak hidup lagi dah. Dah stres sangat dah ni. Itu adalah negative message. Kita tukarkan kepada yang lebih rational. Lebih baik. Sebab itu kalau macam saya tak suka ajar patient saya kalau stres ataupun kalau down,
bagi tahu dekat diri, aku okey, aku tak down, aku sihat. Sebenarnya cara begitu adalah kita akan menambahkan kesakitan diri kita sebenarnya. Itu adalah positivity toxic. Jadi kita akan lagi menambahkan kesakitan yang lebih teruk. Jadi kita boleh tukar dengan cara kita validate kita punya emotion dahulu. Okay? Kita tahu kita tengah tak okey sekarang ni, kita tahu kita tengah down sekarang ni. Bagi tahu kat diri, sahkan dulu emotion tu. Okay, sekarang ni aku tengah down, aku tengah tak okey. Counter balik. Tapi tak apa. Aku rehat dulu, nanti lama-lama akan okey. Okay, itu cara kita validate kita punya emotion, validate kita punya feelings dulu. Okay, berbanding dengan mula-mula tadi, kita seolah-olah menipu, kita menekan perasaan tadi tu. Okay, perlu ada keseimbangan di antara kedua benda ini, serendipity dan juga equilibrium. Dan kita tengok pada sisi baru, new outlook. Kita dah tengok pada mindfulness, kita dah tengok pada hardiness dan sekarang dah new outlook, sisi baru. Okay. First, kita kena tahu dulu apa benda perkara yang kita tak boleh control. Okay. Apa? Yang pertama, everything changes and ends. Okay. Yang kedua, things don't always go according to plan. Kita plan macam-macam, cantik punya plan. Kan? Cantik punya plan. Sekali tak go dengan apa yang kita rancangkan. Tak perlu stres sebenarnya. Memang benda tu akan berlaku. Okay? Life is always fair. Pain is part of life. People are not loving and loyal all the time. Sebab tu juga kita ajar orang, kan? Kalau nak happy, jangan letakkan sumber kehappyan atau kebahagiaan itu pada orang. Boleh letak, tapi peratusan tu sikit je. Kita yang sendiri tentukan sama ada kita ni bahagia ataupun tak bahagia. Okay? Jadi ini adalah 5 perkara yang kita tak boleh nak ubah. Kita tak boleh nak ubah 5 perkara ni. Okay. Baik, ada 2 bulatan, bulatan kecil dan juga bulatan dalam dan juga bulatan luar. Bulatan dalam adalah di bawah kawalan anda dan bulatan luar adalah di luar kawalan anda. Okey, kita nak fokus pada what you can control. Okey. Apa itu di bawah kawalan anda dan apa yang berada di luar kawalan anda? Baik, yang berada di dalam kawalan anda adalah tindakan doktor. Okey, perasaan doktor. Apa yang doktor nak baca? Apa yang doktor nak tengok? Bagaimana doktor nak berperasaan? Itu semua doktor boleh kawal. Yang doktor tak boleh kawal adalah tindakan orang, perasaan orang. Macam mana, apa yang orang tu nak baca? Apa orang tu nak cakap? Yang itu doktor tak boleh kawal. Jadi, sekarang ni ramai mereka yang mengalami isu ketidakstabilan emosi sebab mereka terlalu fokus dengan perkara yang diorang tak boleh kontrol. Kalau aku buat ni nanti apa orang tu kata? Kalau aku buat ni nanti orang tengok aku macam tak okey. Tak payah fikir itu. Ataupun kurangkan fokus kepada perkara tersebut. Fokus pada perkara yang kita boleh kawal. Macam mana aku nak jadi lebih okey lagi, apa yang aku kena baca, okay? Macam mana aku kena bertindak, okay? Selagi mana apa yang kita nak buat tu tidak melanggar undang-undang ataupun hukum, buatlah. Tak payah fikir pasal orang, kan? Tapi kita kena ingat, kita adalah organisasi. Ada perkara yang kita perlu ikut organisasi tersebutlah. Okay? Selagi mana tidak memberi bebanan yang teruk kepada diri dan juga emosi kita. Okay. So fokus kepada perkara yang kita boleh kontrol sahaja dan kurangkan fokus kepada perkara yang kita tak boleh kontrol. Okay, daya tahan membantu anda untuk bounce back semula daripada pengalaman yang pelik sebelum-sebelum ini. Dan resilience ataupun daya tahan juga membantu anda, doktor-doktor, untuk jadi lebih kuat supaya kita dapat berkembang maju. Okey. Itu sahaja perkongsian daripada saya.
Saya harap kalau tak banyak, saya harap dapatlah memberi sedikit input kepada doktor-doktor yang menghadiri kursus pembangunan diri pada hari ini. So saya harap dapat membantu dalam dari segi untuk kita menguruskan emosi kita. Baik, sekian sahaja perkongsian pada saya dan saya serahkan semula kepada pengerusi majlis. Terima kasih.